Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Hadirin imam, seluruh puasa surah Al-Taqwa, khususnya tuan muslimin dan muslimat yang berhormat Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini Allah SWT Muhammad bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala SWT Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bertemu lagi pada pagi ini. Dan pertemuan kita bersama Muhammad pada pagi ini ialah pertemuan yang sudah pastinya kita semua mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena majlis yang kita duduk pada saat ini ialah majlis yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai majlis yang diturunkan dengan sakinah, yang dinaungi dengan rahmat, yang dipenuhi dengan malaikat. Barangkali Rasulullah Muhammad, kita semua hanya dapat melihat majlis yang seperti ini dihadiri oleh orang-orang macam kita. Dan majlis yang macam ini Rasulullah Muhammad ialah majlis yang diduduki ataupun dicari oleh makhluk yang selain kita. Di antara yang pastinya Rasulullah Muhammad, majlis yang serupa Rasulullah Muhammad, majlis yang dipenuhi oleh para malaikat. Barangkali ruang-ruang kosong yang ada, dan sepastinya ruang-ruang kosong yang ada sepastinya dipenuhi oleh makhluk-makhluk Allah yang bernama malaikat. Makanya kita perasan saudara-saudara bahawa tempat kosong itu ialah di celah-celah ataupun tempat-tempat yang kita semua tak duduk. Makanya itulah yang kita faham tempat-tempat kosong yang diduduki oleh para malaikat. Tergambarkah kita saudara-saudara bahwasanya di atas daripada kepala kita itu ialah makhluk Allah yang bernama malaikat. Di atas kita semua ini penuh dengan para malaikat. Sebab itu kosong. Dan malaikat itu berkemenuhi saudara-saudara Muhammad tempat-tempat kosong itu, sehingga ia seperti kalau Tuhan buka hijab saudara-saudara Muhammad, keluarga majlis kita pada pagi ini seolah seperti tiang cahaya sampai ke langit, sampai ke aras Tuhan. Maka di mana saja saudara-saudara Muhammad yang ada majlis yang serupa ini saudara-saudara Muhammad, maka kalau Tuhan buka hijab, kita akan melihat penuh tiang-tiang cahaya
penuh tiang-tiang cahaya daripada bumi sehingga ke langit. Itulah kemuliaan majlis yang dalamnya disebut tentang kebesaran Allah dan disebut tentang kemuliaan dan ketinggian Nabi kita Muhammad SAW. Tuan berarti Allah sekalian. Sebab itulah Allah SWT Muhammad. Bila mana kita duduk dalam majlis yang macam ini, maka apa yang dipesan oleh para alim ulama SAW Muhammad ialah kita beradab dan bertaadub di majlis yang sendiri. Ataupun kalau dapat kita katakan Rasulullah SAW kalau kita berada ataupun duduk di majlis dengan golongan ulama ataupun para alim ulama, maka beradablah, kerana Rasulullah SAW majlis yang seperti rupa ialah majlis Allah ataupun majlis Rasulullah. Itulah disebutkan oleh Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lataiful Minan. Barangkali Rasulullah SAW Muhammad kita faham majlis para ulama itu ialah majlis yang macam ni. Rasulullah SAW Muhammad maknanya majlis yang ada satu orang berguru, satu ulama sedang cakap dan dilengkung, dihalaqahkan, dikelilingnya dengan halaqah ilmu, sama ada dia menyampaikan tazkirah, menyampaikan kuliah ataupun apa-apa saja yang dibuka olehnya. Sebenarnya bukan itu semata-mata yang dikatakan majlis, bermajlis dengan satu ulama. Bermajlis dengan satu ulama Rasulullah SAW Muhammad, hatta kita berdua-duaan dengan dia, hatta kita berdua-duaan dengan dia, itulah yang dikatakan bermajlis dengan satu orang ulama. Bila kita duduk dengan dia, sama ada duduk ramai macam ni Rasulullah SAW Muhammad, ataupun kita duduk berdua-duaan dengan dia, kita tanya pandangannya, dengar pengajaran, kita mesti beradab di majlis itu. Sebab Rasulullah SAW Muhammad majlis yang macam tu rupa, kata para ulama, sama ada majlis itu adalah majlis Allah ataupun majlis itu adalah majlis Rasulullah. Sebabnya Rasulullah SAW Muhammad, kemuliaan majlis itu ialah kerana setiap ulama itu mereka akan diiringi dengan malaikat yang namanya Jibril alaihissalam. Maka ada orang bertanya Rasulullah SAW, apa tugas Jibril selepas wafat Nabi kita SAW? Lepas Nabi wafat, Jibril kira-kiranya tak ada kerja lah, pencen lah. Sebab Nabi dah wafat. Malaikat Jibril alaihissalam ada dua kerja lepas Nabi kita wafat. Yang pertama, menurunkan bala. Hari itu Haji Rabu, hari itu yang penuh KL sampai ke mana-mana, itu kerja Jibril alaihissalam. Tsunami yang melanda atau melanda Aceh itu kerja Jibril alaihissalam. Maka begitu juga Rasulullah SAW. Semua jenis-jenis bencana yang berlaku seluruh alam dan dunia, sama ada angin ributnya, taufannya, tsunami-nya, semua adalah kerja Jibril alaihissalam, menurunkan bencana, menurunkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kerja malaikat Jibril alaihissalam. Kerja menurunkan bala ni Rasulullah SAW Muhammad ialah kerja yang sangat hebat. Kerja turunkan bala ni kerja yang sangat hebat. Pasal apa hebat? Sebab dia kembang dengan makna kerja malaikat.
la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kerja turunkan bala ni kerja hebat, sebab dia kembang dengan makna kerja malaikat. Malaikat ni la ya'suna Allah ma amarahum, tak reti menerhaka apa yang Tuhan, dan mereka hanya reti untuk tunai apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Begitulah dekatnya malaikat Jibril alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Sayyidina Muhammad, kalau kita faham tugas pegawai keselamatan, pengawal keselamatan, polis, tentera, polis dan tentera, kalau kerja polis, kalau kerja tentera, tentuan Sayyidina Muhammad, dia hanya reti ikut perintah bos. Dia tak reti nak canggah perintah bosnya. Sayyidina Muhammad. Dan kerja tu kerja yang sangat hebat, sebab dia kembang dengan bos, dia kembang rapat dengan perintah Sayyidina Muhammad. Dan malaikat sangat takut kalau terpisah di antara mereka dan Allah. Terpisah mereka dengan Allah ialah pada hak tadi, iaitu tak dapat buat hak Tuhan suruh Sayyidina Muhammad, ataupun melakukan suatu yang tak diperintah oleh Allah. Itulah dekatnya para malaikat dengan Allah. Manusia dia tak rapat dengan tu. Hak Tuhan suruh tak semesti dia buat. Hak Tuhan larang tak semesti dia tinggal. Malaikat dia kembang dengan tu. Sifat ciri-ciri dia tak berpisah dengan dua perkara. La ya'suna Allah ma amarahum, tidak menerhakai Allah apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Dua perkara itu ialah seperti nafas kita. Nafas kita Tuhan tak berlekang daripada kita. Turun, naik, turun, naik. Malaikat tak boleh hidup tanpa buat yang Tuhan suruh, tinggal yang Tuhan tegak. Yang Tuhan suruh, yang Tuhan tegak ialah umpama nyawa kepada kita. Tuan-tuan, malaikat tak boleh hidup tanpa ikut Allah. Malaikat tak boleh hidup tanpa dua perkara tersebut. Itulah yang dikatakan malaikat. Pada kerja Jibril, Rasulullah kembang dua sifat Allah. Sifat Allah Rasulullah Muhammad yang disampaikan oleh Allah kepada kita ada 99 nama dia. Itulah kekayaan dan keagungan Allah. 99 nama Allah itu ada kategorinya jamal, ada kategorinya ialah jalan. Jamal keindahan, jalan kebengisan, jalan ialah keangkuhan. 99 nama Allah itu ada terbagi dua kategori. Ada yang sifatnya jamal, keindahan. Ada yang jalal, kebengisan, keangkuhan, kebesaran. Bagi contoh, di antara nama Allah ialah Rahim. Di antara nama Allah ialah Rahman. Di antara nama Allah ialah Wadud. Di antara nama Allah ialah Ghafur.
Tuan-tuan, hak ni keindahan. Bila kita sebut sifat rahim Allah, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah. Di antara nama Allah ialah Rahim. Di antara nama Allah ialah Rahman. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pemurah penyayang itu sifat keindahan. Di antara nama Allah ialah Hannan. Hannan ni, bagaimana kita faham Hannan? Hannan ni, Tuhan tajallikan sifatnya itu pada seorang ibu. Tuhan zahirkan sifat Hannan itu pada seorang ibu. Tuan-tuan, saudara-saudara Muhammad, orang yang paling faham tentang sifat Hannan Allah itu ialah para ibu. Pun macam tu, kita yang bukan para ibu pun sangat faham macam mana sifat, dia katakan sifat Hannan Allah. Pasal apa? Kita semua ada ibu. Macam mana perasaan seorang ibu dengan anak? Satu masa Allah SWT dalam satu peperangan, Nabi kita Muhammad SAW melihat satu deretan orang-orang tawanan. Orang Arab kalau perang, mereka turut bawa ke medan pertempuran anak dan isteri. Pasal apa? Motivasi di medan peperangan. Bawa anak bini untuk tengok si suami, si ayah berperang. Mereka ni saudara-saudara Muhammad jadi semangat perjuangan mereka tu sebab tengok anak mereka, tengok isteri mereka. Isteri yang dukung anak tu tengok isteri, tengok anak. Tuan-tuan, takkan aku nak mati kot. Aku takkan aku nak mati kot. Siapa nak belah tu? Tu cara orang Arab lah. Bini pula, subhanallah, bagi motivasi pula, semangat pula abang. Terus ke perjuangan abang, jangan lupa kami abang. Abang kena hidup abang. Tuan nak bini. Hak anak-anak hak kita cakap, ayah, teruskan perjuangan ayah. Tak boleh mati lagi ayah. Siapa nak belah kami ayah? Terus orang Arab lah. Resikonya kalah. Bila kalah, semua mengatakan. Bila kalah, semua pengetahuan. Tuan-tuan, itulah yang berlaku dalam peperangan di antara Nabi dengan musuh-musuh Islam, iaitu musyrikin Quraisy pada masa itu. Bila balik rombongan tu berderet-deret, saudara-saudara Muhammad, Nabi tengok mana kalau hari itu keluar dengan semangat, bila kalah berjalan dengan penuh kehinaan. Pasal kalah, saudara-saudara Muhammad lemah sebab tak tahu nasib macam mana kami tangan musuh. Perasaan mati apa. Akhirnya tentu subhanallah, saudara-saudara Muhammad, dalam ramai-ramai tu hak amak yang dukung anak. Lepas tu anak yang kecil-kecil jalan derek-derek bersama mak, dia kena tawan. Ayah matilah. Kalau ayah hidup, ayah tu dirantai dengan rantai-rantai yang belenggu dan diawasi oleh tentera-tentera Islam. Lepas tu duduk jalan tu, subhanallah, saudara-saudara Muhammad, Nabi tengok satu orang perempuan yang tak tentu arah, saudara-saudara Muhammad, macam orang gila, tak tentu arah, ke sana kemari, sana sini, celau.
Nabi kata, siapa perempuan? Kata para sahabat, ya Rasulullah, anak dia hilang. Ramai anak dia hilang. Tuan-tuan, kita boleh hadis. Saya ada pengalaman, mungkin sebagian tuan-tuan ada pengalaman. Pengalaman anak hilang di supermarket. Nah, anak 8 orang, turun menyut semua daripada kereta. Tak ada kawai. Dia turun-turun, anak aktif. Mana, kat mana, menadik tak tahu. Tu dia hilang dah, tuan-tuan. Benar sekali tu, subhanallah. Turun 8 orang semua. Salah Muhammad. Ingat habis dah. Ni atas kereta. Mana kakak? Lah, tinggal. Patah balik tuan-tuan. Muncul alhamdulillah saudara Zainal Muhammad. Tuhan nak tolong. Ada hamba Allah bikin dia anak kita. Pita tempatkan cashier. Bukan nak jual anak. Tak tunggu ayat dia mari. Tuan-tuan, macam mana perasaan kita hilang? Tuan-tuan, subhanallah, itulah perasaan seorang ibu. Celaka. Dia tengok tak tentu apa si ibu ni, masalah Sayyidina Muhammad. Dan dia kata kesian. Kesian. Nabi itu sifatnya, Nabi kita berakhlak dan sifat seperti sifat Allah. Tuan-tuan, soalan semua. Tengok-tengok si mak tadi, dia jumpa anak dia. Anak hilang tu jumpa. Tuan-tuan boleh bayang macam mana mak tu yang anak dia hilang, dia celau, lepas tu jumpa balik anak dia. Macam mana keadaan dia? Dia peluk anak dia. Dia menangis. Dia cium anak dia. Pipi kanan, pipi kiri. Dia cium anak dia. Tuan-tuan, dia panggil Hanan. Dia panggil Hanan. Kita pernah kan, waktu kita kecil-kecil, kita tengok atas riba mak, kita rasa macam mana? Kita tidak terlibat mak, kita rasa selamat, kita rasa bahagia. Tak ada syurga bagi seorang anak melainkan dalam dekapan ibu dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad tengok mak terdapat balik anak dia, peluk betul mak. Nabi kita benar ya Allah. Nabi kata kasih Allah kepada hamba-Nya lebih daripada kasih seorang ibu kepada anaknya. Begitulah yang dikatakan Hanan. Sifat Tuhan, sifat keindahan Tuhan. Sepatutnya kita dengan Tuhan ialah seperti kita ibu kita. Kita dengan Allah sepatutnya kita seperti kita dengan ibu kita. Allah SWT. Kadang itu budak-budak itu waktu jalan di kedai Sayyidina Muhammad, kita minta nak beli itu, kita minta dekat mak kita apa? Kita minta dekat mak wali. Mak nak pistol, merengek-rengek kalau mak tak beli. Mak nak coklat. Kalau mak tadi teriak di supermarket tu, hentak-hentak kaki juga. Nak juga sampai mak kena beli juga. Tuan-tuan, macam mana maksudnya? Dengan Allah, kalau kita nak minta, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'in billah. Allah SWT. Kalau kamu nak minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu nak minta pertolongan, mintalah pertolongan Allah. Kita nak apa, kita tak minta ke orang, kita minta ke Allah ni. Kita segan nak minta ke mak kita. Kita rasa berat nak minta. Tak. Fitrah. Sampai kita nak kahwin itu, kita minta, kita habaq ke ayah, habaq ke mak. Nak nikah itu lah. Tak ada ataupun jarang benar orang yang pi ayah nak kahwin dah ayah. Tak ada, jarang-jarang. Bila nak kahwin ni mak, segala-gala mak. Saya pernah sekali tuan-tuan, ada kenduri tepi rumah saya. Kenduri pun tak tepi sana lah, bertiga empat orang. Satu orang daripada mana saya tak kenal, Sayyidina Muhammad.
bagi salam, dia kata, boleh tak tolong sikit? InsyaAllah, kami kata. Nak tolong tinggal anak, nak pergi kenuri. Anak tidur, nak tolong tinggal anak, nak pergi kenuri. Boleh. Jadi, anak tu lebih kurang 4 tahun tuan, saudara-saudara. Orang panggil apa? Didukung anak tu, letakkan di atas kusyen di rumah saya. Tak apa. Lepas mak dah pi, ayah dah pi, budak tu jaga. Boleh bayang dia jaga tak? Kalau orang Kedah tak riau, dia menangis tuan-tuan. Dia menangis pujuk tak makan tuan-tuan. Dia teriak tu, saya pun genai yang mata. Pasal apa? Faham tak tadi? Dia macam ni, hamba sepatut dengan Allah. Dia tak mahu, dia nak mak dia. Habang pun cek. Ni, orang Kedah kalau kata budak tu kena cek. Waktu dia menangis tu, salah saya nama Ahmad, kita pujuk dia. Cek. Pakcik bagi 1 juta lah. Tak mahu, nak mak. Jenuh pegang. Tuan-tuan, macam tu dah kita semua dengan Tuhan. Kita nak Tuhan lagi tak? Tapi kita nak ni pada dia. Tuhan ni sifatnya huyu. Mana apa huyu? Maha cemburu. Tuhan maha cemburu. Kita duk heran. Pasal apa lama aku sembahyang, aku tak pernah deti mana khusyuk. Aku heran orang sembahyang boleh keluar air mata. Aku tak deti. Pasal apa? Sebab kita tu nak hal lain dari Tuhan. Kita sayang hal lain pada Tuhan. Kenderaan kita, rumah kita, jawatan kita sendiri. Tuan-tuan, sampai bila pun Tuhan tak akan memberi cintanya kepada kita. Allahu Akbar. Ini kita dah duduk di hari yang ke-19 Ramadan. Ramadan ni saudara-saudara, ialah seumpama Tuhan mentajallikan dirinya pada kita. Tuan-tuan, saudara-saudara Muhammad, hampir pada semua makhluk Allah dalam Ramadan ini, di situ ada Allah. Di situ ada Allah. Khususnya di diri puasa. Tuan-tuan, puasa macam mana nak buka puasa? Nabi kata, lis-shaimi farhatan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i. Puasa itu ada 2 kegembiraan, ada 2 solat. Yang pertama ketika nak berbuka, yang kedua Musa Sayyidina Muhammad ketika bertemu dengan Tuhan. Ada tak orang yang nak buka puasa tak solat? Sedih pun. Orang siapa ni nak buka puasa? Ada? Tak ada. Nak buka puasa ni yang tua pun syok. Hak tua tu pun syok buka puasa. Syok tentang mana? Tengah tengok jam. Pas nak buka. Kalau kita buka ramai-ramai ni, tuan-tuan, bila lekong juadah tu, bila hak bang tu bakit tak bakit? Tak bakit lah. Jangan. Waktu tu syok. Orang Melayu pula 2 benda yang paling tepat sekali. Yang pertama bayar mayat, yang kedua buka puasa. Tu sangat syat kan. Tak tahulah kami di Kedah tu, kalau bayar mayat pukul 11. Tuan-tuan, sebelum pukul 11 mayat lah. Penuh anak kita.
Lepas tu pula bertanya dah 3 minit Lepas tu dia kata As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, tak bangkit tetap jam tu. Baik, usalli, angkat takbir dulu. Syak time yang kedua buka puasa. Hak lain orang panggil jam Melayu. Hak tu pun tetap buka puasa syak time. Tak ada yang buka puasa 7.35 dia buka 7.50, tak ada. Tapi mesyuarat banyak. Mesyuarat keluar time. Tuan-tuan, ada orang tua tempat kami matilah. Nak abang kata orang tua pun syok buka puasa. Ada senang. Nak buka puasa ayam 2-3 jenis. Macam budak-budak. Waktu tu dia tak tahu ayam ni dulu, pernah dulu tak minum tak. Tuan-tuan, tu seronok. Tu seronok. Seronok buka puasa ni dikembang dengan inda liqa'i rabbih. Seronok ketika nak jumpa Tuhan. Kita faham tak perasaan nak balik jumpa Tuhan? Apa tu perasaan nak mati? Tuan-tuan, Rasulullah SAW, misal kita kata laku ketujuh. Kalau hari ni hari mati, Rasulullah SAW 10-13 lagi accident. Tuan-tuan, berani ke mati? Mau balik ke? Tak ada jawapan. Berfikir. Kalau ni pukul 7 lagi 10-13 mati, balik jumpa Allah. Tuan-tuan, sedia lagi? Tak ada jawapan dulu. Ada rendung boleh balik, tak boleh balik lah. Tuan-tuan, ibarat macam ni. Kami keluar musafir 3 Mei kemarin, insya-Allah hari Isnin balik. Tuan-tuan, soalan senama. Bila keluar musafir ni, hak seronok, hak bila nak balik. Saya kalau nak balik, mana tak mau singgah? Saya nak balik. Saya di Mesir lebih kurang 7 tahun. 5 tahun di kuliah, hal lebih tu mengaji kita. Tak balik. Orang balik, saya tak balik. Bukan tak mau balik. Balik rasa rugi. Time cuti tu orang lagi. Time cuti tu pengajian paling banyak sekali. Kalau saya balik, saya rasa rugi. Ketinggalan pengajian. Akhir tuan-tuan, orang balik, saya tak balik. 7 tahun. Saya pergi Mesir seorang, balik Mesir 3 atau bonus. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh hati perasaan nak balik, malam nak balik, tak tahu cerita, punya salah, tak tahu cerita, punya salah. Saya orang yang payah menangis. Orang payah menangis. Tuan-tuan, saya tak tahan nanti sampai di airport Pulau Pinang. Tuan-tuan, adik saya yang setiap saya tinggal hari itu, saudara saya Muhammad, saya dukung lagi. Tengok besar, bukan lepas tak gambar. Dia pun dia tak gambar, cuma tak ada Facebook zaman tu. Gambar hantar seminggu dalam solat. Kita balas boleh gambar, kita balas pula solat kita. Solat sampai ke Malaysia 2 minggu. Kita balas pula solat 2 minggu pula, sebulan. Zaman tu. Bukan zaman Tok Nadok pun, bukan zaman Tok Nadok. Bukan zaman Jepun. Zaman tahun 88 saja. Hantar solat ke Malaysia 2 minggu dah sampai. Muak tulis solat, balas pada kita 2 minggu pula, sebulan muak solat.
Bukan tak hantar gambar. Satu orang adik saya tu saya tinggal umur 2 tahun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahun. Sampai di airport tuan-tuan, saya menangis pertama tengok dia airport. Ya Allah, apa besar dah kau. Tuan-tuan, pergi Mekah. Dari Mekah syok kan? Syok Mekah. Dari Mekah tu ni semua apa orang tinggal. Anak tinggal, rumah tinggal, kereta tinggal, semua tak apa lah. Bila habis kerja haji, bila habis berumrah, yang seronok lah nak balik. Sebab tu Ibnu Hazm orang bertanya Ibnu Hazm, hai Ibnu Hazm, macam mana perasaan orang yang nak balik bertemu dengan Allah? Kata Ibnu Hazm, seperti satu orang yang keluar musafir, Rasulullah SAW hari nak balik masa-masa. Contoh, kalau sehari 10, 15 mati, tuan-tuan, kita rasa seronok kan? Rasa tak seronok. Tuan-tuan, itulah makam kita dengan Allah. Ukur dekat jalan Allah. Dua hari lepas, saya tengok satu video gambar si Qutb dibawa ke tali gantung. Sampai hari ini saya tak lupa. Macam-macam perasaan dalam jiwa saya. Si Qutb ni digantung, kesalahannya hanya menulis satu buku, Ma'alim fi Tariq, petunjuk sepanjang jalan. Zaman tu zaman penjajah. Zaman penjajah bekerja untuk memisahkan di antara Islam dan kehidupan manusia. Si Qutb tulis balik apa dia panduan untuk balik-balik pada Islam. Kesalahannya satu ya, menulis balik buku. Buku ni diharamkan oleh kerajaan Husain. Syekh Qutb rahimahullah ta'ala pada pagi subuh macam ni, sebelum digantung, Tuhan dah tunjuk tempat dia nak balik. Tuan-tuan, soalan senang Muhammad, antara puisi ataupun sajaknya, burung-burung di syurga berkicauan rindu menyambutku. Itu kata Syekh. Orang nak balik ini lah. Kau tengok orang mati, mata tu tajam. Fa basaruka al-yawma hadid. Mata seperti pada hari itu tajam. Guru kami ada senamat pada saat nanti matanya tegak, tak beralih kanan, tak boleh kiri, tajam 10 minit. Dia macam terkejut. Lepas tu lembut matanya, senyum. Pasal Tuhan tunjuk tempat nak balik. Kita pernah dengar botak cip, lebih dari tahu botak cip. Botak cip ni tuan, dia Robin Hood. Dia curi harta orang kaya bagi orang miskin. Tuan-tuan, waktu kena tangkap dan nak digantung, Rasulullah SAW, orang tanya, wartawan tanya, lah macam mana botak cip? Dan Tuhan, dia kata apa? Tak ada apa. Aku tak heran. Kalau aku mati, mata aku derma. Buat pindah aku derma. Cakap ini. Tetapi waktu mana nak dibawa ke tali gantung, dia pegang derajat penjara tak mahu lepas. Tak boleh bayar. Hak Samsing tadi tu, hak cakap kemas tu, pegang derajat penjara tak mahu lepas. Pasal apa? Tuhan dah tunjuk tempat nak balik. Perasaan kita dunia dengan akhirat itu mau sambut kita ataupun tidak, dengan perasaan. Perasaan yang menghubungkan di antara kita dan akhirat. Akhirat di mana? Akhirat permulaannya adalah alam barzakh. Itu permulaan akhirat.
Nabi kata al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kubur ialah perhentian pertama daripada perhentian akhirat. Siapa yang selamat di alam kubur, maka alam yang bakal ia tempuh semakin mudah. Tetapi siapa yang tidak selamat di alam kubur, maka alam yang bakal ditempuh semakin payah. Kita tahu tak kita bersama dengan akhirat ni hati, tak boleh bohong. Tuan-tuan, nak balik tu rasa seronok, saya tak seronok. Macam mana orang yang mencintai akhirat tak seronok balik? Sedangkan dunia, dia bukan kampung kita ni. Kampung kita yang sebenarnya adalah akhirat. Tuhan pun sebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Akhirat ni tak tahu kat mana halal akhirat. Tak tahulah kat mana halal lagi akhirat. Tu bila dia tak tahu lagi. Sebab tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Contoh kita, kalau kita mati sehari dua ni, kiamat di mata dia habis tahun lagi, di mata kita lagi lah. Sallallahu alaihi wasallam. Di alam mahsyar tu, ketika bangkit esok, alam mahsyar ni dihimpun depan Allah. Alam rimpun tu ialah selama 95,000 tahun. Tuan-tuan, alam mizan tu tak tahu berapa puluh ribu tahun. Alam sirat hanya lintas tu, mustaqim tu dah 3,000, naik 1,000, atas 1,000, luhur 1,000. Tu saya kata, tak tahu ke mana halal lagi akhirat tu. Jauh lagi. Tapi pecinta akhirat, Saudara Muhammad merasa akhirat dekat dengan dia, mencintai akhirat. Dia teringat tak balik? Dia buat apa pun teringat balik. Lepas tu kata Sayyidina Umar, kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Jadilah kamu orang-orang akhirat, kamu jangan jadi orang-orang dunia. Sallallahu. Tuan-tuan, kita duduk atas muka dunia tak apa, tak ada masalah. Memang kena duduk sebab ini dia panggil aturan. Sallallahu. Tapi jadi seperti para sahabat. Para sahabat ya'ishuna fid dunya biqulubi ahli akhirah. Mereka hidup di atas muka dunia dengan hati para akhirat. Wa akhirat sikit-sikit Allah, sikit-sikit Tuhan. Cakapan Allah, Allah, semua Allah. Ya tuan-tuan, Saudara Muhammad, itu apa yang dikatakan bagi orang puasa dua sama. Yang pertama ketika nak buka tu hayati perasaan balik kepada Tuhan. Semua macam tu. Kata para ulama yang lain, Indah fitri itu bukan nak buka puasa, ketika nak haid. Tuan-tuan, raya ni seronok. Tapi kadang-kadang benggang juga. Baru 15 hari Ramadan, pi medit dia pasang dah selamat hari raya. Lah nak raya dah. Tuan-tuan, Allah, bukan salahkan lagu, salahkan adab. Bukan salahkan lagu, salahkan adab. Tuan-tuan, Rasulullah SAW,
nak raya. Tambah-tambah orang KL nak balik Perak, nak balik Johor, nak balik Melaka, nak balik mana, nak balik Perlis, nak balik Kedah, Salah Sunnah Muhammad, nak balik tu. Bila cuti-cuti, bila cuti tu, baik. Tak tahu anak-anak yang paling tak tahu lagi. Baju raya dia, kasut raya dia. Kita ni pun ada setengah-setengah orang tak puasa lagi, beli baju raya lah. Tuan-tuan, nak raya sebulan lagi tu, puasa pun nak lagi, beli kasut raya dah. Kadang-kadang dia kata beli siap-siap, Ustaz, saya apa? Dia tak payah beli dah. Nanti kalau raya jam, beli siap-siap. Tu persediaan nak raya. Tuan-tuan, lagi dekat nak raya, lagi seorang. Bila nak balik, kereta kita pergi basuh. Tuan-tuan, kita berkurangi dalam. Tuan-tuan, balik kereta. Yang paling syok lah, tu rasa kan ni solok tu, salah sinar, waktu barang bola kereta lah. Anak-anak semua ceria semua. Bini pun sebelah lah, senyum melok bini pasal balik rumah dia. Tuan-tuan, salah sinar Muhammad, syok balik. Bila kereta bola jalan, ayah pasang qasidah, ayah qasidah. Ayah nasyid, nasyid. Kita pasang syok balik. Balik. Berbunga-bunga perasaan nak balik. Tuan-tuan, yang paling syok tu, yang paling syok lagi tu bila masuk jalan balik rumah dah, masuk jalan kampung. Tak abang. Tuan-tuan, lepas tu mak pula telefon dan jalan, hampa tak mana dah ni? Kami Slim River dah mak. Lambat lagi nak lambat. Sampai lah mak. Hak mak tolak di rumah pun syok tu. Sat-sat telefon anak tu. Sat telefon anak ni. Ni kakak dia mana abang ni? Dan kan buka rumah. Dan dah mak nak apa mak? Kami nak beli. Apa beli apa balik apa sudah lah. Nak tunggu apa ni? Tuan-tuan, ini semua. Subhanallah, subhanallah. Allah, inilah perasaan nak balik jumpa dengan Allah. Berbunga-bunga nak mati, kan takut. Tuan-tuan, sebab itu almarhum Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, tuan-tuan, lagi 2 hari, lagi 2 minggu nak balik. Seronok. Tak tahu cerita. Tambah makam-makam macam tu, dia pun tahu hari nak mati. Guru kami, Ustaz Ahmad Yusuf, lagi setahun nak mati, dia sebut mati tu. Sebut mati tu. Dia kata, dia kumpul ada anak-anak dia, adik semua 63 mati. Tahun ni dia pun mati juga. Dia sebut tu saya dulu saya nak 63 mati ya. Tahun ni mati lah. Lagi 2 minggu tuan. Lagi 2 minggu nak mati. Tengok dia persiapan nak tinggal. Dia himpun semua anak murid di pondok dia. Dia bagi ucapan. Dia cakap tu macam nak tinggal. Semua kat tengok hang aku. Dia kata ish. Cakap ustaz ni macam sungguh lah orang. Dan dia suruh anak murid dia bawa dia naik motor seluruh pertemuan. Lagi 2 minggu nak mati, masuk hospital, jantung. Sampai di hospital, doktor cek, doktor kata ustaz balik rehat di rumah. Siapa doktor? Tak tahu. Ustaz balik rehat di rumah. Dia kata apa? Abang lah nak mati doktor. Tuan-tuan, esok nak mati. Anak-anak ni diri. Dia kata esok abang mati. Esok mati subuh lah. Lepas subuh sakit. Bila sakit, dia tengok ke hospital. Tapi dia hospital. Ke 10 mati. Mati subuh.
Tuan-tuan, saudara-saudara, maknanya orang-orang macam tu memang tahu dia nanti. Apa dia faham? Membaca setiap minggu surah Al-Kahfi hari Jumaat ataupun malam Jumaat, ataupun mengamalkan saudara-saudara Muhammad setiap malam baca suratul Mulk. Salah seorang daripada tu imam kami di Kedah sakit teruk ni tuan-tuan, kira panggil anak-anak balik, semua balik semua balik baca Yasin. Orang tuan itu pun takut baca Yasin. Satu orang tuan sakit dia tu kak, sakit mengau pula. Bila panggil orang baca Yasin, penuh orang baca Yasin rumah tu, dia bangkit duduk sila tu kan. Pasal apa? Dia sampai aku nak mati lah. Cuba takut baca Yasin tu. Tuan-tuan, tu imam ni subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Bila anak-anak pergi semua, dia jaga Ustaz. Dia tahu apa, ingat ayah nak mati juga. Nanti Ustaz, nanti saya nak baca surah Tabarakal Ladzi. Dia baca surah Nur daripada sampai habis. Lepas tu dia kata, tak lagi. Tuan-tuan, sampai nak dia hidup. Itu dia panggil suatu pelajaran Nabi. Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, ulama Mekah yang besar dulu, Al-Salam Muhammad. Tuan-tuan, kata nak murid dia mati dalam Ramadan. Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki mati dalam bulan puasa. Malam tu tuan-tuan tak tidur. Dia cerita tu dia tengok semua tengok. Dia dah sakit apa? Cerita ni, cerita semua. Dia cerita alaman ayah dia, soal Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia kira makan. Dia makan, orang makan, dia makan. Tuan-tuan, rupanya dia nak menggambarkan seronok esok hari balik. Tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad, lis-shaimi farhatan, bagi orang puasa dua sama. Yang pertama seronok ketika mana nak berbuka, ataupun seronok pada ketika nak raya, sahabat Sayyidina Muhammad. Yang kedua seronok ketika nak balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayatilah perasaan buka puasa, hayatilah soal Sayyidina Muhammad perasaan nak berhaya-haya. Mudah-mudahan insyaAllah kita faham perasaan orang yang abadi bertemu dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bil-hidayah. Allahumma nawwir qulubana bil-hidayah. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li masyayikhina wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد رب العالمين. تقبل الله منكم.